Muka surat berapa Ustaz? Aminah, surat 8. Okey, saya ada paparkan juga nota dekat tepi tu, boleh nampak kan? Boleh. Sebelum ni kita dah belajar tentang muqaddimah al-ibdal wal-i'lal. Ibdal tu kita boleh tengok maksud dia penukaran, betul? Kalau masih ingat lagi lah. Okay, ibdal penukaran huruf kan? Penukaran huruf. I'lal pula penukaran huruf juga tetapi ia hanya melibatkan huruf illah, iaitu alif, waw dengan ya. Tapi ibdal ni boleh melibatkan semua huruf lah. Okay, kita tengok tajuk yang pertama kita ini, ibdal ahruful illah hamzah. Maksudnya menukarkan huruf illah kepada hamzah. Menukarkan huruf illah kepada hamzah. Okay, maksudnya huruf illah alif, waw, ya, kita nak tukarkan kepada hamzah. Asal perkataan tu ada alif, waw, ya. Lepas tu kita nak tukarkan dia kepada hamzah dengan alasan-alasan yang telah ditetapkan oleh ulama saraf lah. Okey, boleh Boleh terus je Okay, untuk nak tukarkan huruf illah alif, waw, ya kepada hamzah ni ada 5 keadaan. Ada 5 mawdi'. Kalau nampak nota dekat tepi ni kan tulis al-mawdi'ul awwal, maksudnya tempat yang pertama. Lepas tu ada al-mawdi'ul tsani, yang kedua al-mawdi'ul tsalis, tempat yang ketiga. Al-mawdi'ul rabi', summa al-mawdi'ul khamis. Okay, ada 5 keadaan ataupun 5 tempat yang kita boleh nak tukarkan huruf illah alif, waw ataupun ya kepada hamzah. Okay, keadaan yang pertama ni macam mana? Yang pertama ni macam mana ataupun bila kita nak tukarkan huruf illah tersebut kepada hamzah? Al-mawdi' awal idza waqa'at mutatarrifa haqiqatan aw hukman ba'da alif zaidah. Okay, maksud dia boleh catatlah idza waqa'at, apabila terletak mutatarrifah. Siapa yang terletak? Huruf illah. Okay, apabila huruf illah terletak mutatarrifah di belakang. Mutatarrifah tu maksudnya di belakang. Di belakang. Haqiqatan, secara hakiki. Au hukman, ataupun secara hukum. Secara hukum ni maksudnya contoh huruf illah tu wujud disebabkan perkataan tu jadi musanna, jamak dan lain-lain. Maksudnya ada sebab lah, macam kita tambah asalnya perkataan tu tak ada huruf tu tapi kita tambah disebabkan dia jadi musanna, dia jadi jamak, jamak muannas salim ke muzakkar salim ke kan. Okay, itu secara hukum lah. Ba'da alif zaidah, selepas alif tambahan. Alif tambahan ni maksudnya alif yang ditambah lah. Asal perkataan tak ada tapi ditambah, mungkin ditambah disebabkan dia jadi masdar ke kan. Okay, tulis dulu terjemahan dia, dah tulis Saya ulang semula. Apabila terletak huruf illah tersebut di belakang secara hakiki ataupun secara hukum selepas alif tambahan. Okay, nak senang kita tengok contoh sebenarnya. Okay. Yang ni dia bahagikanlah huruf illah dengan waw, ni kotak ni yang pertama ni. Lepas tu huruf illah dengan ya, kemudian huruf illah dengan alif.
Nanzur awalan illa al-amsilah ahruful illah bil waw. Kita tengok dulu contoh yang dengan waw. Samaun, safaun. Nampak tak kat situ? Ada hamzah. Ini perkataan yang ditukar. Contoh macam samaun. Ma makna samaun? Langit. Mumtaz. Okey, samaun. Kita guna sekarang samaun. Sebenarnya hari ni kita akan belajar samaun ni sebenarnya dia ada asal perkataan. Asalnya adalah samawun. Dia bukan samaun sebenarnya. Sebenarnya asal dia adalah samawun. Okey, samawun. Jadi kita boleh nampak lah dekat situ asal perkataannya adalah waw kat sini kan. Waw tapi ditukar kepada hamzah. Waw jadi hamzah. Hamzah ni lah, samaun ni lah yang kita gunakan sekarang. Okay, apa sebab waw ni boleh tukar kepada hamzah? Waw ni huruf illah. Okay, apa sebab dia boleh ditukarkan? Okay, kat sini dia nyatakan sebab. Okay, sebabnya adalah li'anna al-waw mutatarrifa haqiqatan. Kerana waw berada di belakang secara hakiki. Maksud secara hakiki maksudnya waw tu memang berada di belakang, memang itulah tempat dia, bukan dia ditambah. Memang itulah kedudukan dia. Memang itulah perkataan dia. Lepas tu pula ba'da alif zaidah, dan waw tu juga terletak selepas alif tambahan. Okey, ni alif tambahan ni lah yang sebelum waw ni. Samawun kan, ada waw hujung sekali, lepas tu ada alif. Okey, inilah keadaan dia. Bila jadi macam ni, waw mutatarrifah haqiqatan ba'da alif zaidah, maka kita kena tukarkan waw tersebut kepada hamzah. Itu yang jadi samaun. Macam tu juga berlaku dengan perkataan safa. Safaun maksudnya suci kan. Okey, safaun asalnya adalah safawun. Waw ni terletak secara di belakang, mutatarrifah, kita panggil waw ni mutatarrifah. Mutatarrifah tu maksudnya terletak di belakang. Terletak di belakang secara hakiki. Lepas tu dia terletak juga ba'da alif zaidah, selepas alif zaidah ni, alif ni. Okay, bila keadaan macam ni, kita kenalah tukarkan waw tersebut, huruf illah ni kepada hamzah. Jadilah safaun. Okay, kita tengok contoh yang ketiga pula, contoh perkataan istafawatun. Istafawatun, ada huruf illah kat sini kan? Waw ni ada. Okay, waw ni rasa-rasanya boleh tak kalau kita nak tukarkan dia kepada hamzah? Kalau kita tengok dia tak ada kat belakang pun. Okay, tapi dia kategori yang macam mana ni? Okay, dia ni boleh kita nak tukarkan waw ni kepada hamzah. Dia akan jadi istafaatun. Daripada istafawatun dia boleh jadi istafaatun. Okay, apa yang menyebabkan dia boleh ditukar kepada hamzah ni? Okay, li'anna al-waw mutatarrifah hukman. Yang ni pula keadaannya waw ni dia terletak di belakang, tetapi di belakang dia secara hukum, bukan secara hakiki. Kalau secara hakiki macam samawun dengan safawun tadi kan, maksudnya dia memang ada kat last sekali, tak ada tambahan apa-apa. Kalau macam ni, kita kata dia letak di belakang walaupun sebenarnya selepas dia ada huruf ta kan. Tapi ta tu wujud secara hukum. Apa maksud secara hukum kat sini? Ta diwujud disebabkan dia muannas. Jadi maknanya perkataan ni boleh mudzakkar, boleh muannas. Jadi sebabkan ada ta, so sebab kita kata dia wujud secara hukum lah kat sini. Apa hukum dia? Muannas kat sini. Jadi bila secara hukum kita tak kira lah huruf ni. Sebab dia tambahan kan. Tak kira, maka kita tak kata waw ni berada mutatarrifah, iaitu di belakang. Jadi cukuplah syaratnya untuk kita tukarkan waw ini kepada hamzah. Dan waw ni juga dia terletak selepas alif zaidah. Cukup syarat dua tu, boleh tukar. Begitu juga dengan perkataan istaghawatun. Daripada istaghawatun dia jadi istaghaatun. Ni tertinggal ta ni, nanti boleh tambahkan istagha. Okay, macam tu juga dengan ghazawin. Okay, kalau macam istaghawatun tadi, waw ni mutatarrifah. Kita kata juga dia berada di belakang. Sebab apa? Sebab yang ada huruf selepas dia tu, alif dengan ta tu, dia adalah secara hukum kan. Maksudnya ia ditambah sebab menunjukkan ini jamak salim. Mumtaz.
Okay, yang bawah ni pula kita tetap juga kata waw ni dia mutatarifah, berada di belakang. Sebab apa? Sebab yang belakang ya nun ni adalah tambahan kan. Dia secara hukum, dia wujud secara hukum sebab menunjukkan yang ni adalah jamak muannas, jamak mudzakkar di tempat mansub kan. Okay. Ni okay, bukan mansub, marfu' lah ni, waw kat sini, ni waw ni. Okay, itu yang jadi waw ni kita tukarkan kepada hamzah. Okey, itu adalah contoh-contoh yang kata perkataan yang kita kena tukar kepada hamzah. Huruf illah tukar kepada hamzah. Okey, ini khusus untuk waw. Ini untuk waw Okey, ada tak? Okey, cuba kita tengok perkataan at-tajawuz. Okey, at-tajawuz ni kalau awak tengok dekat kotak sebelah ni, asal dia tak ada asal. Maknanya at-tajawuz ni adalah asal dan dia tak tukar pun kepada hamzah, betul? At-tajawuz ada huruf illah kat situ, waw. Letak selepas alif juga kan, alif syarat tadi. Waqa'at mutatarrifah haqiqatan aw hukman ba'da alif zaidah. Kita tengok ada huruf illah, lepas tu dia letak selepas alif. Tapi sekarang tak tukar. Ni kan dia kata lam tuqlab al-waw hamzah. Okay. Hamzah waw kita tak tukar kepada hamzah. Sebab apa? Kenapa kita tak tukarkan waw kasih kepada hamzah? Rasa-rasa sebab apa? Apakah yang menyebabkan dia tak boleh tukar kepada hamzah? At-tajawuz tu. Makna dia? Makna? Okay, saya ada sentuh pasal makna ke tadi? Tadi. Syarat-syarat nak tukar ni ada ke tak saya sentuh pasal makna? Syarat-syaratnya ada kat sini je. Ada 2 poin kat sini. Terletak di belakang, tak kisah secara hakiki ataupun secara hukum. Dan yang kedua mesti terletak selepas alif zaidah. 2 poin tu je. Jadi tajawuz ni rasa-rasa sebab apa? Wow, tak ada kat Dia belakang. terletak sebelum. Sebelum alif zaidah. Sebelum alif zaidah? Kerana dia bukan dari segi hakikat dan juga bukan dari segi hukum. Okey, maknanya syarat dia waw mesti berada di belakang, betul tak? Mesti kat belakang tu secara hakiki dan juga hukum. Macam dalam ni, dia tak ada di belakang pun. Terang-terang kita dah tengok dia tak ada kat belakang. Okay, kalau tak ada kat belakang, adakah dia secara hukum? Macam ni kan? Dia ni memang dia bukan last sekali istafawah ni, tapi kat sini ta ni wujud secara hukum, muannas. Waw ni alif ta ni wujud sebab jamak muannas. Ya nun ni pun sama kan? Sebab dia jamak kan. Okay, tapi zai ni adakah dia wujud secara hukum? Hakiki. Adakah dia wujud secara hukum? Tak kan? Sebab zai ni memang tu perkataan dia, memang huruf dia. Bukan dia tambah disebabkan dia muannas ke, musanna ke, jamak ke. So memang zai tu memang perkataan dia. So waw sekarang taklah dikira sebagai mutatarrifah. Taklah dikira sebagai berada di belakang. Okay, faham tak? Perkataan asal dia macam tu kan? Tu memang perkataan dia. Syaratnya waw tu mesti dekat belakang, baru boleh tukar. Kat belakang tu ada pembahagian lah secara hukum ataupun hakiki tadi kan. Hakiki maksudnya memang ada dah huruf lain selepas waw tu. Hukum pula, selepas waw tu ada huruf tambahan, cumanya tambah sebab musanna, muannas, jamak, macam tu. Okey, faham. Tu dia kata kat sini, lam tuqlab al-waw hamzah. Waw tak tukar kepada hamzah. Kenapa? Lianna al-waw lam tatatarraf la haqiqa wa la hukman hamzatan. Kerana waw ni dia tidak berada di belakang, sama ada hakiki pun tak, hukum pun tak. Jadi dia tak tukarlah kepada hamzah. At-tajawuz kekal at-tajawuz. Okey, boleh nampak tak perbezaan dia? Boleh. Okay, kemudian contoh at-ta'awun. Okay, apa makna ta'awun? Membantu. At-ta'awun? Membantu. Bantu, tolong. Tolong, bantu membantu kan? Okay, at-ta'awun cukup tak syarat waw tu kita nak tukar kepada hamzah? At-ta'awun. Boleh tak ada at-ta'awun? Tak syarat dia. Tak juga, di mana? Sebab dia bukan apa ni?
Sebab Bukan tu dekat memang bunyi. lahir. Dia bukan tambahan. Sebab waw tu dia Memang, tidak memang perkataan mutatarrifah. asal dia. Dia tak berada di belakang. Sebab selepas dia ada huruf lain. Yang mana huruf tu memang huruf dia. Huruf asal. Huruf asal perkataan tu, at-ta'awun kan. Tak boleh pun hazafkan nun tu. Macam yang istafa watun, kita boleh je nak hazafkan ta tu. Tu yang kita secara hukum tu. Alif ta ni boleh je nak hazafkan kalau dia mufrad kan. Tapi kalau macam at-ta'awun dengan at-tajawuz ni tak boleh. Kalau kita nak buang nun dah tak ada makna. Nak buang zai pun tak ada makna nanti. Jadi dia memang bukan mutatarrifah. Syarat nak tukar waw kepada hamzah mesti mutatarrifah. Maksudnya dia berada di belakang. Tak kisah secara hukum ataupun hakiki. Okey, contoh seterusnya. Ad-dalwu. Ma'ana dalwu. Okey, ad-dalwu. Ma'ana dalwu. Biasa yang selalu ada benda ni, kalau duduk asrama dia adalah benda ni. Dalwu, apa makna dalwu? Baldi Apa? Baldi. Baldi. Mumtaz. Ayuh. Okey, baldi. Selalu hilang kan benda ni kalau kat asrama. Okey. Buat masak Maggi. Kalau Dalwu ni baldi. Okey, dalwu ni kalau kita tengok, wow ni kat hujung ni. Boleh tak kita nak tukarkan dia kepada hamzah? Jadi ad-dalwu. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Di mana? Sebab dia kena dapat alif ziyadah. Sebab, mumtaz. Sebab waw tu mesti ada selepas alif zaidah. Tak ada alif pun kan. Sebelum waw tak ada alif. So tak bolehlah tukar. Mesti dua syarat tu wajib ada dua-dua. Baru cukup syarat untuk tukar waw kepada hamzah. Fahim tu? Fahim. Mumtaz. Sama lah macam jaru juga ni. Jaru pun sama. Dia kata kat sini sebab li'annal waw lam taqa' ba'da alif zaidah. Sebab waw tidak terletak selepas alif zaidah. Okey, kita dah cakap tadi kan. Okey, contoh lain. Alawah, hirawah. Alawah ni boleh tak nak tukar kepada hamzah waw ni? Jadi ala'ah ke, hara'ah ke, boleh tak? Tak boleh. Boleh juga. Gimana? Sebab Kenapa? tu asal dia kan. Tak sama ke macam yang atas tadi? Ta tu Huruf asal yang bukan wujud secara hukum. Dia memang huruf asal dia. Mumtaz. Okey, sebab apa tadi? Sebab alawah ni memang perkataan dia. Walaupun dia ada ta marbutah ni, tapi ta ni tak boleh buang. Kalau kita buang, dia jadi apa? Dia tak ada makna lah. Memang perkataan dia. Alawatun memang perkataan dia. Harawatun memang perkataan dia. Memang asal. Bukan ditambah sebab dia tak ada muzakkar muannas je. Macam alawah, harawah ni, dia tak ada muzakkar dengan muannas je. Tapi kalau macam istafawatun dengan kat atas tadi tu, dia boleh dibuang ta tu. Dia ada muzakkar muannas je. Fahim tu? Fahim. Alawatun idafatun ila. Alawatun ala. Sama dengan idafatun ila. Tambahan pula kan. Okey. Ni dia nyatakan sebab kat sini kan. Lam tatatarraf al-waw li'anna ta' mulazimatan laha. Dia kata tidak, waw ni tidak berada di belakang. Lam tatatarraf. Waw tak berada di belakang. Sebab apa? Tak ni adalah tak yang mulazimah. Maksudnya tak yang memang wajib. Memang ada. Memang perkataan dia. Walaisat aridah. Bukan yang bertentangan. Bukan bertentangan kat sini maksudnya dia tak ada muzakkar dia. Dia memang muannas perkataan ni. Macam istafawatun tadi kan. Okey, fahim tu? Fahim nak. Fahim nak. Mumtaz. Okey, itu contoh waw Okay, yang bawah ni ada contoh-contoh ya dengan alif. Okey. Contoh ya ada satu, ada ni kan, ada bina unsaqa'atun. Saya nak minta awak terangkan boleh tak? Bentangkan setiap contoh. Memang tadi kita cakap tu lebih kurang je, sama je. Tapi saya nak awak punya wakil lah daripada awak untuk cuba terangkan. Nak tengok faham ke tak faham. Ada berapa ni Ada 11. Okey, saya nak 11 orang boleh? 11 orang Okey, siapa nak?
Adlin ada Adlin. Saya pilih je. Nak pilih dah ni. Okay, Adlin Adlin nombor 1. Ada 11 lagi kan? Adlin nombor 1. Okay. Alif nombor 2. Aminatul Rashidah nombor 3. Auna nombor 4. Iskandar nombor 5. Fakrul nombor 6. Hafizullah nombor 7. Hidayat nombor 8. Ikhwan nombor 9. Amira nombor 10. Hafizah nombor 11. Okey, cukup. Okey, dapat semua? Okey, terus je lah, boleh? Terus. Okey, contoh untuk ya. Boleh baca siapa yang nama-nama saya telah sebutkan tadi. Yang nombor 1. Binaun. Baca dan terangkan sikit lah apa yang awak faham. Sekejap. Okay, kejap. Okay, saya bagi masa 2 minit cukup. Cukup tak yang lain 2 minit? Cukup. Allah. Cukup Okay. Sebelas 9 minit. 11 9 minit kita start terus. Ustazah, cara sebutan yang nombor 1 tu Binayun Ya betul. Binayun. Okay. Okey, dah 11 9 minit. Kita mula terus contoh yang pertama. Contoh yang pertama Al-Ya'u Binayun. Perkataan Binayun ni yang huruf illah dia ya. Ya ni duduk belakang sekali dan dia selepas huruf alif zaidah. So dia boleh ditukarkan kepada hamzah yang ya tu. So dia jadi binaun. Okey, mumtaz. Syukran jazilan. Okey, seterusnya. Ustazah.
Nah, Yang binayun ni sama ke dengan bunaya? tak sama. Bunaya tu daripada perkataan ibnun, anak kan. Ibnun, anak saya. Kalau ibnun, dia jadi, tu yang jadi bunaya tu anak saya. Tapi Oh. kisah ada berlaku isim perubahan jadi isim tasghir. Oh. Okey, seterusnya. Saya tak ingat ni nama. Siapa? Nombor 2. Siapa ya nombor 2? Perempuan tadi. Rasanya saya sebut Alif tadi. Tak tahu lah. Rasa macam Alif juga. Lepas Alif baru Rashidah kan? Ha. Okey. Oh, so saya dengar tadi macam Arif. Sorry Zaza. Okey, tak apa. Fadal. Kalau yang nombor 2 ni dia Sako Atun lah. Yang dia Sako Yatun. Sebab dia berubah secara hukum. Dia duduk di belakang alif tambahan ni. Dia jadi Sako At. Betul Zaza? Okay. Macam mana yang dikatakan dengan secara hukum tu? Boleh tak terangkan sikit? Sebab ada Sebab ta tu adalah ta tambahan ta yang tambah yang boleh dibuang lah maknanya kan. Dia bukan yang asal. Okey, mumtaz. Syukran. Nual tu? Okay, yang nombor 3 tu kataan asal dia masyayat. So ya tu terletak dekat belakang alif zaidah. So tukarkan ya kepada hamzah jadi masya'at. Okey, dia ni berada di belakang secara hakiki ataupun hukmi? Hukmi. Hukmi. Limadha? Sebab Mu'annas salim. Sebab jamak mu'annas salim. Jama. Mumtaz. Sebab alif ta ini adalah alif tambahan yang menunjukkan kepada jamak mu'annas salim. Okey, mumtaz. Wasfili. Tafadhal. Man? Bina'una. Auna Ikut. Auna mawjudah am la? Tak ada dah. Okay, siapa nak ganti dia ni? Dah tak ada dah Auna kan? Tak ada sini. Saya ganti dia. Okey, tafadhal. Yang Banaun ni Banaun Bunayun. Bina'un. Binaun. Dia ni berubah secara hukum. Yang ya tu diganti dengan hamzah sebab dia berubah secara hukum. Hukum dia apa ni sebab dia jamak muzakkar salim. Ya, betul. Dan satu lagi syarat, ya tu terletak selepas Alif. alif zaidah. Mumtaz. Okey, kalau awak perasan contoh ni sama macam contoh atas ni kan. Bina'un. Cuma bina'un ni mufrad, yang ni bina'una ni jamak lah, jamak muzakkar. Ini memang kalau tak ada tambahan apa-apa kat belakang dia, dia jadi mutatarrifah hakikatan. Tapi kalau dia tambah untuk jamak ni, waw nun ni mutatarrifah hukman. Jadi ya ni boleh tukarlah kepada hamzah. Okey, syukran. Mumtaz. At-tasayuf. Saya dah. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. At-tasayuf. Tasayuf, kalau kita tengok kat sini, huruf ilah dia ya kan. Dia lepas alif zaidah. Tapi dia ni tak boleh tukar sebab kalau dia tengok sebab dia dalam bahasa Arab ni ya dia tidak terletak dalam
sama ada hakiki ataupun hukum. Maksudnya tasayuf ni perkataan dia memang perkataan asal, tak ada macam tambahan huruf. Dia memang ada tambahan tapi kalau tak ada ni macam makna dia tak lengkap lah, tak ada makna lah. Macam kalau kat atas tu ada muzakkar ke, muannas ke, jamak ke. Kalau yang ni kalau tak tambah macam tak ada makna lah. Itu. Betul lah. Okey, mumtaz. Maksudnya fa ni memang huruf asal dia lah. Dia bukan ditambah lah kan. Jadi memang kita tak katalah ya ni mutatarrifah. Ya ni bukan berada di belakang lah. Sebab fa tu memang fa huruf asal, jadi fa tu lah yang di belakang kan. Ya, betul. Okey, syukran. Mumtaz. Afwan. Zabiyun. Tafadhal. Saya nombor 6. Ni Zobyun. Zobyun tidak ditambah kerana ia itu tak terletak tak berubah sebab ia tu tak terletak selepas alif zaidah. Lagi satu dia memang perkataan asal ni saya. Okey, mumtaz. Okey, tapi syarat yang paling ketara adalah tak ada alif pun. Maksudnya ya ni tidak terletak selepas alif. Syarat dia mestilah ya tu berada di belakang dan terletak selepas alif zaidah. Okey, so sekarang sini dia tidak terletak selepas alif zaidah. Mumtaz, syukran. Riayah, tafadhal. Saya Naam. Ya tu memang tak duduk belakang Ustazah. Apa yang saya faham lah. Okey. Lepas tu tak tu memang perkataan dia punya. Okey. Tak, Betul? tak yang belakang tu. Dia tak tu memang wajib ada kat situ. Itu memang perkataan dia kan. Kalau tak jadilah makna dia kan. Riayah ni maksudnya memelihara kan. Okey, mumtaz. Syukran. Betul lah tu, ya ni memang perkataan dia. Kalau buang dia, tak jadilah makna dia. Okey, seterusnya. Saya Reza. Tafadhal. Hidayatun. Apa ni? Nama sendiri. Oh, kena pula dengan nama dia Okey, silakan. Dia macam cakap tadi lah, macam cakap dia selepas apa tahun buta ni dia macam kena stay. Kena stay sebab apa? Sebab hidayat tu ni petunjuk maksudnya salah kan? Petunjuk, betul? Jadi kalau dia cakap tahun buta tu dia memang kena stay. Kalau tak dia macam memang kena baca lah. Kalau tak kan makna dia berubah ni. Okey, jadi sekarang ya tu bukan mutatarifah lah. Yang mutatarifah dalam ni adalah ta kan. Ta marbutah lah yang mutatarifah dalam ni. Ya ni tak dikira mutatarifah sebab selepas dia ada satu huruf yang memang huruf dia memang pada perkataan tu. Okey, mumtaz. Syukran. Okey, tu contoh-contoh ya. Sekarang kita tengok contoh-contoh alif. Tafadhal. Saya Ustazah. Naam, tafadhal. Kalau kalimat asal dia apa ni? Sahra'a kan. Lepas tu yang alif yang belakang kat ujung tu ganti dengan apa ni? Hamzah. Kerana sebab alif di belakang secara hakiki selepas alif zaidah kan. Mumtaz. Okey, sebab alif tu berada di belakang sekali, mutatarifah, lepas tu duduk selepas alif. Jadi bolehlah dan kenalah tukar kepada hamzah. Jadilah perkataan dia as-sahra, kan? Okey, mumtaz, syukran. Tafadhal al-jarda. Yang tu al-jarda atau al-jarta? Al-jarda, atau tu tukarkan kepada dal. Ya, huruf asal Ni, betul kan?
alif huruf ilah yang kedua tu terletak lepas huruf alif zaidah secara hakiki. So sebab tu tukar alif tu jadi hamzah. Okey, cukup kan syarat dia kan? Mutatarrifah, lepas tu ba'da alif zaidah. Jadi kenalah tukar kepada hamzah. Al-jarda, jadi akan jadi al-jarda kan? Ada hamzah. Okey, Mumtaz, syukran. Al-misalul akhir. Saya salah. Yang terakhir tu Hasana, yang asal pada alif kat belakang tu dia tukar kepada hamzah sebab dia cukup syarat. Dia terletak selepas alif hakiki selepas alif zaidah. Sebab tu dia jadi dia tukar kepada hamzah. Naam, Mumtaz, syukran. Okey, cukup juga syarat dia. Apa syarat dia? Mutatarrifah, dan mutatarrifah ni ada dua, hakiki dengan hukmi. Dalam ni dia mutatarrifah hakiki. Maksudnya selepas dia tak ada huruf tambahan disebabkan muzakkar muannas musanna jamak tu. Okay, jadi kat sini kedua syarat dia duduk selepas alif zaidah kan. Jadi kenalah tukar kepada hamzah. Jadilah hasna ataupun hasana. Okey, fahimtum? Fahimtum al-mawdu' al-awwal? Fahimna. Awal Mumtaz. Awak hanya perlu hadamkan maudhi' awal ni apa dia? Dua je point dia. Apa dia? Pertama terletak mutatarrifah, terletak di belakang, kisah secara hakiki ataupun hukmi, dan syarat kedua dia terletak selepas alif tambahan, alif zaidah. Okey, tu je lah yang awak kena ingat. Dan contoh-contoh dia bagi ni pun dia dah bagi juga perkataan-perkataan yang tak boleh tukar kan. Kenapa? Tu je lah sebab dia. Okay, ada soalan? Hal hunaka soal? Tak ada. Dia Mumtaz. Okey, kita ada 5 mama kan nak tukarkan alif waw ya kepada hamzah ni ada 5. Okey, jadi kita dah habis 1. Saya harap boleh faham betul-betul lah yang pertama ni supaya kita mudah untuk faham maudhi' yang seterusnya. Okey, boleh? Kalau ada latihan dalam buku target Mumtaz tu boleh cuba-cubalah buat untuk bahagian yang kita dah belajar ni Okey, kalau tak ada soalan saya stopkan dulu lah setakat ini. InsyaAllah. Okey.